Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah berkenaan dengan senarai penuh kabinet baru yang terbentuk oleh Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, yang mana saya lihat 95% adalah muka-muka lama, dan yang mana juga hampir semua mereka ini dikekalkan daripada jawatan asal, dan mereka juga hanya ditukar kepada Menteri A kepada Menteri B. Dan ini jelas saya lihat yang mana ada sebahagian pula tidak ditukar dan dikekalkan. Dan kabinet ini juga saya lihat begitu besar, yang mana melibatkan menteri penuh 31 orang dan timbalan menteri lebih daripada 31 orang. Iaitu mungkin sekitar 35 ataupun 36 orang timbalan menteri. Ini adalah jelas kerajaan yang terbentuk ini juga hanya memfotostat kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana kabinet yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menggunakan timbalan Perdana Menteri, tetapi menggunakan Menteri Kanan. Jadi konsep yang digunakan oleh Perdana Menteri kita ini juga adalah sama daripada kerajaan yang lalu. Jadi yang mereka nak hari ini adalah Perdana Menteri ditukar daripada UMNO, tetapi barisan kabinet adalah barisan kabinet lama. Ini adalah satu yang kita lihat. Apakah ini untuk mereka tukar kerajaan demi rakyat, ataupun hanya untuk kepentingan orang-orang politik UMNO ataupun pemimpin-pemimpin UMNO yang inginkan kuasa, tetapi mereka tidak memikirkan rakyat di bawah. Ini jelas kita lihat bahawa tujuan mereka menjatuhkan kerajaan ini hanya untuk menukar Perdana Menteri. So, tidak ada manfaat kepada kita rakyat kalau kita lihat, kerana hasil yang dah rakyat lihat, pembentukan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal kerana barisan kabinetnya yang ada. Tetapi hari ini diguna pakai barisan kabinet yang sama. So, jawapannya forward. Inilah yang kita lihat hari ini. Dan di sini saya baca satu persatu barisan kabinet yang terbentuk ini. Yang mana kita tahu Perdana Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Industri dan Perdagangan Antarabangsa kekal Azmin Ali. Timbalannya saya tidak perlu sebut ya. Menteri Kanan Pertahanan ditukar kerana Datuk Seri Ismail Sabri telah pun naik sebagai Perdana Menteri, dulu dipegang oleh dia, dan hari ini kembali lagi jawatan Menteri Kanan Pertahanan ini kepada Hisamuddin Hussein, yang mana pula Menteri Kanan Kewangan tetap juga Tengku Zafrul, dan timbalannya daripada Bersatu. Menteri Kanan Pendidikan tetap juga Dr. Rohadi Zidin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Agama Senator Idris Ahmad. Menteri Undang-Undang Dr. Awan Zunaidi, Tuanku Zafar ini ditukar. Ekonomi Mustafa Muhammad. Hal Ehwal Sabah dan Sarawak masih kekal. Tugas khas Abdul Latif Ahmad Bersatu. Menteri Dalam Negeri masih kekal Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menteri Kesihatan ini juga ditukar kepada Khairi Jamaluddin. Tetapi jawatan Khairi Jamaluddin ditukar oleh orang yang sama juga. Menteri Pengangkutan tetap juga Wee Ka Siong. Menteri Luar Negeri ini ditukar Saifuddin Abdullah, tetapi dulu dia pegang multimedia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Alexander Nanta. Menteri Wanita dan Keluarga dan Masyarakat Rina Harun. Menteri Komunikasi dan Multimedia, dulu dia pegang Menteri Wilayah, iaitu Tan Sri Anwar Musa, menjadi Multi Komunikasi, yang mana dulu ini dipegang oleh Saifuddin Abdullah, dan Saifuddin Abdullah pergi ke Menteri Luar, maka dia ganti pula pakai Tan Sri Anwar Musa. Menteri Kerja Raya tetap Fadilah Yusof. Menteri Pertanian Dr. Ronald Kendey. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi dulu dipegang oleh Khairi. Setelah Khairi pergi pula pegang jawatan Menteri Kesihatan, dia pula ganti tempat Khairi, iaitu Dr. Idham Baba. Hanya tukar saja dua orang ni. Yang mana pula Menteri Perdagangan dan Komuniti dipegang oleh Zuraida. Jadi tanam padi lah lepas ni Zuraida kan. Lepas tu Menteri Alam Sekitar dan Air tetap juga Tuan Ibrahim Tuan Man. Menteri Wilayah Persekutuan ini ditukarkan tadi kerana Datuk Seri Sahidan Kasim pergi ke komunikasi. Datuk Seri Abdullah Saifuddin Abdullah pergi kepada Menteri Luar, ganti Isamuddin, dan Menteri Komunikasi diganti oleh Anwar Musa.
tempat Anwar Musa sebagai Menteri Wilayah pula digantikan oleh Datuk Seri Sahidan Kasim. Menteri Pengajian Tinggi. Dulu dia letak jawatan sewaktu nak menjatuhkan kerajaan ini. Setelah kerajaan baru mereka terbentuk, dia dilantik lagi sebagai Menteri Pengajian Tinggi, iaitu Nuraini Abdullah. Menteri Tenaga Air dan Sumber Asli Taifuddin Hasan, yang mana daripada Menteri Undang-Undang digantikan oleh Menteri daripada Sarawak GPS, dan dia pula diletak kepada Menteri Penuh iaitu Taifuddin Hasan sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Asli pula. Tukar macam tu je. Lepas tu Menteri Pembangunan Luar Bandar Mahzir Khalid. Ini muka baru, tetapi kita tahu ini adalah geng mereka. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Rizal Marikan daripada UMNO. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Noh Omar. Menteri Pelancongan dan Kesenian dan Budaya Nancy Sukri. Menteri Perpaduan Negara Halimah Sadiqiu. Menteri Belia dan Sukan ini diganti oleh Ahmad Faizal, iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal, bekas Menteri Besar Perak. Dan Menteri Sumber Manusia M. Saravanan MIC. Ini adalah muka-muka yang kekal, yang mana ada 1-2 orang sahaja muka baru, dan perjawatan mereka ini hanya ditukar kepada kementerian lain dan digantikan oleh kawan mereka. Ini adalah jelas kita lihat kenapa Perdana Menteri ini tidak mampu untuk menukar kabinet baru mereka ini dengan muka baru. Jawapannya adalah sekarang ini Perdana Menteri kita ini tidak berani buat keputusan kerana dia takut jawatan dia akan jatuh. Dan di sini dia terpaksa menggunakan kaedah yang lama demi nak menjaga jawatan untuk kepentingan dia sendiri. Dia tidak berani membuat satu jawatan baru ataupun merombakkan kabinet ini kepada kecil. Dia hanya berani menggunakan kaedah lama kerana kaedah lama ini tidak akan mendapat pertikaian daripada kalangan-kalangan mereka ini tadi. Inilah yang kita lihat hari ini, kerana jawatan yang telah diberikan bersamaan dengan samalah gaji mereka apabila mereka terbentuknya kerajaan lama dahulu. Jadi ini adalah melibatkan gaji. Inilah yang saya lihat di sini, yang mana mereka pentingkan nilai gaji yang mereka dapat apabila menjawat jawatan yang lalu, dan diberi jawatan baru dan kekal mendapat imbuhan yang sama, serta tidak ada pertelingkahan di antara mereka. Tetapi hakikatnya mereka tidak fikir bahawa apakah kerajaan ini gagal ataupun tidak. Ini tidak penting. Yang penting Perdana Menteri ingin menjaga riwayat diri dia untuk kekal menjadi Perdana Menteri, jangan terlalu singkat. Ini jelas saya lihat, kerana Perdana Menteri tidak punya keberanian untuk membentuk satu kabinet baru dengan muka baru. Sekurang-kurangnya 30% ataupun 40% muka baru untuk memimpin kabinet baru ini. Ini yang saya sebagai rakyat lihat. Ini jelas bahawa Perdana Menteri kita ini akan akur dengan kehendak-kehendak parti ataupun kehendak-kehendak orang politik yang ada dalam kabinet dia ini. Ini adalah hasil daripada kabinet yang rapuh, kabinet yang terbentuk daripada hasil pengkhianatan, hasil kabinet yang terbentuk daripada orang kalah boleh menjadi Perdana Menteri. Dan inilah yang kita rakyat akan lihat bahawa kegagalan demi kegagalan akan berlaku selepas ini kerana orang yang sama. Kita lihat apa yang perlu kita buat setelah sepatutnya kerajaan ini ditukar. Yang rakyat mahu adalah untuk kita menangani isu COVID dan juga isu ekonomi. Tetapi kita tahu masalah COVID ini adalah hasil daripada dua kementerian, iaitu apabila kementerian yang lama Khairi Jamaluddin yang terlibat terlibat dalam pembelian vaksin, manakala Menteri Kesihatan kita tahu dia sebagai Menteri Kesihatan di situ dilihat oleh rakyat gagal. Hari ini orang yang sama, iaitu Khairi, diletakkan sebagai Menteri Kesihatan, tetapi orang yang gagal ini tadi diletak pula untuk menjawat jawatan yang Khairi Jamaluddin pernah jawat yang lalu. Ini adalah satu, kenapa tidak tukar dengan orang lain? Apakah dalam 114 orang ini tidak boleh kena ambil orang lain selain daripada contohnya Datuk Seri Idham Baba ni?
Kenapa perlu letak orang yang sama lagi? Ini yang kita lihat. Masalah lagi apabila kita nak mengatakan isu ekonomi. Tetap juga kita lihat masih menggunakan Senator Tengku Zafrul untuk terus berada di situ. Saya tidak ada masalah siapapun mereka nak jadi menteri kabinet ni pun kalau saya sebagai rakyat. Tetapi hakikatnya kita sekarang ini dikatakan jangan berpolitik, kita nak menguruskan masalah rakyat, nak menguruskan masalah negara yang melibatkan pandemik dan juga ke ekonomi. Tetapi kita mengambil orang yang dah gagal untuk membentuk kerajaan ini. Apa tujuannya? Kenapa pembentukan kabinet ini tetap juga besar? Dulu kabinet yang ada 70 lebih orang. Ini hanya mungkin kurang dalam 4-5 orang. Tetapi jawatan-jawatan itu tetap diberi kepada mereka, yaitu jawatan mungkin GLC ataupun jawatan dalam jabatan Perdana Menteri. Ini adalah satu yang pada saya masih lagi diamalkan rasuah jawatan untuk kekal berkuasa. Jadi tidak nampak di sini pada saya sebagai rakyat bahawa kabinet yang terbentuk ini akan memberi satu jalan yang terbaik kerana orang yang sama. Kenapa tidak tukar muka baru? Itulah saya kata. Perdana Menteri harus berani buat satu keputusan. Jika Perdana Menteri kita sebagai Pak Turut mengikuti kehendak-kehendak pemimpin tertinggi seperti ini, maka jawatan ini kekal diberikan kepada mereka dan mereka tetap memegang tampuk yang sama dan hasilnya tidak kita lihat. Yang mana Azmin Ali contohnya kekal di situ. Yang mana dikritik oleh rakyat. Jadi tidak ada gunanya. So, inilah yang kita lihat hari ini. Dan kalau kata kita harus memberi ruang kepada PM kita ini mungkin dalam sebulan ataupun 2-3 bulan lagi ataupun 6 bulan untuk dia menunjukkan apa kebolehan dia. Pada saya tidak perlu kita nilaikan kepada 6 bulan, 7 bulan kerana dia jadi PM. Samalah, dia tugas dia sebagai PM. Orang yang nak menguruskan negara ini adalah kementerian ini tadi, orang yang sama. Jadi bagaimana kita nak memberi ruang, peluang kepada Perdana Menteri kita untuk nak bercerita, nak memberikan ruang untuk dia menunjukkan pimpinan dia kalau menggunakan orang yang sama. So itulah pencerahan saya. So kita sebagai rakyat ni fikir-fikirkanlah apa dia kabinet baru ni, kabinet dapur yang ada. Sekian, terima kasih.